Okey, kita pergi ke jenis bakteria seterusnya. Yang seterusnya ni kita panggil dia alga. Alga ni dia mempunyai saiz yang berbeza-beza ya. Ada alga yang kita dapat tengok dengan mata kasar, ada yang kita tak dapat tengok dengan mata kasar. Contoh yang dapat kita tengok dengan mata kasar ni alga laut. Alga laut ni kita dapat tengok dengan mata kasar. Tapi ada yang bersifat mikroskopik. Mikroskopik ni kita tak dapat tengok dengan mata kasar. Contohnya ni Spirogyra sp. Spirogyra sp ni kita dapat tengok. Satu lagi Chlamydomonas sp. Yang ni jenis ni kita tak dapat tengok lah dengan mata kasar. Kita kena boleh tengok menggunakan mikroskop. Okey, alga ni dia berukuran antara 1 mikrometer hinggalah beberapa ratus mikrometer. Jadi dia ada yang paling besar, contohnya alga laut, dia ada yang kecil lah, yang mana kita tak dapat tengok. Okey, bentuk dan struktur asas. Yang ni kita tengok struktur asas dia lah. Okey, alga unisel seperti Chlamydomonas dan alga multisel seperti Spirogyra sp mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil. Okey, kalau dia ada klorofil, maksudnya apa? Maksudnya dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri. Dia tak perlukan perumah yang lain. Sebab apa? Dia ada kloroplas dan dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Dan dia ada mitokondria, dia ada dinding sel, membran sel, nukleus dia tengah-tengah sini, vacuole, dan dia ada flagellum. Flagellum ni adalah untuk dia bergerak, untuk dia bergerak. Okey. Spirogyra pula dia berbentuk macam ini. Dia ada vacuole, berbenang sitoplasma dia ada sini, dan dia ada nukleus di tengah-tengahnya, dan dia ada kloroplas. Bila mana dia ada kloroplas, bermaksud apa? Bermaksudnya dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri, dan dia ada sitoplasma sama seperti sel-sel yang lain. Tapi kenapa dia dipanggil unisel? Maksudnya dia hanya ada satu sel sahaja. Dia dalam satu sel ni dia boleh hidup. Satu sel saja dia boleh hidup. Dalam unit asas satu sel tu dia boleh hidup. Berbanding multisel ni dia melekat-lekat antara satu sama lain. Yang ni satu sel, dia jadilah multisel. Okey. Nutrisi. Nutrisi ni maksudnya dia dapat makanan macam mana. Kebanyakan alga berwarna hijau disebabkan oleh kehadiran klorofil di dalam selnya. Perkara ini turut membezakan alga mikroskopik daripada mikroorganisma yang lain. Klorofil ni membolehkan dia boleh buat apa? Dia boleh menghasilkan makanan dia sendiri tanpa dia pergi mengharapkan perumah yang lain lah. Okey, di manakah letaknya alga ni? Di mana kita boleh jumpa dia? Habitat alga ni di mana? Di dalam air tawar lah, dan juga air masin. Di tanah lembap, kulit pokok yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, kenapa dia perlukan cahaya matahari? Sebab dia perlukan cahaya matahari untuk dia membuat proses fotosintesis. Okey. Kemudian kita tengok pula cara pembiakan, macam mana alga ni membiak, menghasilkan anak-anak dia lah. Okey, alga seperti Chlamydomonas dapat membiak secara aseks, iaitu tidak melalui belahan kedua. Aseks ni maksudnya tanpa seks, maksudnya tanpa memerlukan jantan dan betina, kan? Dia seorang-seorang pun dia boleh menghasilkan anak-anak yang lain. Okey, itu maksud dia. Kalau seks ni maksudnya dia memerlukan pasangan. Dia bersama dengan orang lain, dengan pasangan dia, jenis dia akan melakukan konjugasi dan menghasilkan anak, kan? Anak yang baru, daripada anak yang baru tu dia akan keluarkan gamet, yang dia akan keluarkan alga yang baru, kan? Tapi kalau untuk yang ni, aseks ni, dia melakukan mitosis, kan? Dan melakukan dia mengeluarkan anak-anak yang baru tanpa dia memerlukan pasangan yang lain. Itu dikatakan dengan aseks. Tapi kalau seks ni dia jantan dan betina melakukan konjugasi, dia berpindahkan di maklumat DNA, maklumat genetik, dan dia menghasilkan zygot. Melalui zygot melakukan meiosis dan keluarkan sel-sel yang baru. Jadi itu cara dia. Dia boleh dua cara, sama ada dia menggunakan aseks dan juga seks.